Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 11 ingin membentangkan tentang artikel yang bertajuk An Anthropological Conceptualization of Identity yang ditulis oleh Zagorka Golubovic. Bahagian pengenalan, identiti merujuk kepada di mana seseorang itu berada dan apa yang dinyatakan sebagai imej diri. E. Erikson pernah menyatakan bahawa beliau menulis berkaitan perkembangan identiti mengikut kategori umur dan peredaran masa. Anthony Giddens berkata bahawa seseorang itu boleh bercakap tentang identiti sebagai pembinaan simbolik yang membantu orang ramai mencari tempat mereka sendiri. Identiti juga boleh dirujuk sebagai sosial budaya, politik atau ideologi yang dibina secara kolektif tentang identiti komunal. Seterusnya adalah perlembagaan identiti. Dalam pembentukan seseorang, langkah pertama adalah mengamalkan identiti kumpulan. Tujuannya adalah untuk memenuhi keperluan untuk menjadi ahli dalam komuniti. Contohnya menjadi ahli komuniti seperti keluarga, masyarakat dan negara. Perlembagaan identiti terdiri daripada dua, iaitu identiti kolektif dan juga identiti peribadi. Identiti kolektif datang dari pengenalan seseorang yang mempunyai kumpulan utama, iaitu sosialisasi utama. Identiti peribadi pula boleh dibangunkan hanya dengan keazaman bebas. Kedua-dua identiti kolektif ini terdiri daripada filiasi dan akulturasi. Seterusnya, seseorang boleh mengatakan budaya menyediakan corak cara hidup untuk wujudkan cara pemikiran selain pengalaman biasa. Selain itu, budaya itu pluralistik. Identiti mungkin mempunyai bentuk jamak, bukan sahaja dalam budaya yang berbeza, tetapi dalam ekspresi individu dan kolektif, serta dalam bentuk pengalaman mereka tentang cara hidup yang diberikan. Plurality identity. Plurality identity merujuk pada situasi di mana individu memiliki identitas ganda atau lebih dalam diri mereka, baik itu terkait dengan jenis kelamin, agama, etnisitas, orientasi seksual atau faktor lainnya. Contohnya, seseorang mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai seorang wanita, seorang muslim dan seorang penyandang disabilitas secara simultan. Okey, seterusnya saya akan sambung tentang plurality identity yang kedua. Dalam konteks sosial dan budaya, plurality identity ini dia dapat membentuk pola pemikir dan pengalaman yang unik dan kompleks. Seterusnya, plurality identity juga dia dapat mempengaruhi bagaimana individu itu berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan lingkungan sekitar mereka dan bagaimana mereka merespon berbagai situasi dalam kehidupan mereka. Yang ketiga adalah plurality identity juga dapat menimbulkan konflik internal kerana individu itu dapat merasa keliru ataupun kesulitan untuk memilih satu identiti itu tertentu untuk diwakili ataupun diunggahkan. Okey, yang keempat adalah individu yang memiliki plurality identiti juga dia dapat mengalami diskriminasi ataupun ketidakadilan dari masyarakat yang tidak memahami ataupun tidak dapat menerima perbezaan identiti tersebut. Kesimpulannya, bagi plurality identiti ini adalah penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghargai plurality identiti dan memastikan bahawa individu yang memiliki identiti ganda atau lebih merasa diterima dan diakui dalam lingkungan sosial mereka. Seterusnya adalah identiti dan permintaan untuk penginapan. Penjajahan di sebuah negara membuktikan salah satu kunci kehilangan identiti asal sebuah komuniti. Menurut Wade Davis, penjajah beranggapan perbuatan mereka dapat membebaskan sesuatu bukti mana ia sebenarnya menghapuskan identiti dan budaya suku tersebut. Contohnya, meninggalkan sesuatu kaum ke persekitaran baharu. Europeanisasi dan politik identiti baharu. Konsep masyarakat sivil yang diperkenalkan dalam politik identiti baru telah mengubah gambaran kehidupan masyarakat adat. Konsep identiti tidak boleh bergantung pada mitologi kebangsaan dan kebangkitan negara perkerajaan. Model identiti tradisional tidak boleh dikaitkan dalam perubahan demokratik. Seterusnya, krisis budaya seringkali diabaikan dalam konteks kehidupan moden dalam ideologi neoliberal masyarakat kerana terlalu mengejar dengan norma atau cara hidup secara moden. Masyarakat tidak bebas membentuk identiti tersendiri kerana perlu mengikut perubahan demokratik terbaru. Propaganda model identiti baru iaitu identiti Europeanisasi dilihat tidak menarik perhatian untuk masyarakat Serbian. Ini kerana identiti moden tersebut dilihat tidak menyatukan budaya dan sejarah masyarakat Serbian. Kekeliruan yang ada pada konsep identiti moden tersebut menyokong keterbukaan tetapi pada masa yang sama lebih mendorong kepada visi dan norma global. Maka amatlah penting untuk negara mementingkan idea baharu yang dapat memenuhi hak masyarakat untuk memilih identiti mereka sendiri. Dunia baharu Eropah boleh dijalankan tetapi dengan tidak mengabaikan konsep identiti budaya dan identiti peribadi masyarakat. Sekian, terima kasih.